Sekian lama saya jadi orang bodoh di kalangan polis-polis berpangkat tinggi. Sekian lama saya jadi orang bodoh di meja makan di raja. Sekian lama saya duduk dengan polis-polis, dengan raja-raja, dengan tuanku-tuanku, dengan apa lama tuan. Saya dengar perbualan orang-orang hebat atas dunia ni semua. Tapi sentiasalah hati saya, kenapa tak ada siapa pun daripada satu meja ni yang sebut something pasal Allah? Tak ada. Tak pernah, tuan-tuan. Kalau sebut dia sekarang, Allah itu takdir Tuhan tu, itu kan permainan. Itu kan lenggok gaya bahasa. Itu kan sebagai diplomasi percakapan. Kita nak kena faham bila kita sebut Allah, di mana hati kita bila kita sebut Allah. Tapi saya duduk, saya lama dengan tingkat 38, tingkat 28 pejabat UMNO. Boleh kata tiap-tiap hari saya ada kat sana. Saya berapa lama dengan Aziz Rahim, berapa lama dengan Mukhris. Berapa lama saya menempel aja, ada Pak Lah saya ada Mahathir saya ada, saya menempel. Bukan apa, nak jadi orang bodoh di kalangan orang hebat, supaya kita belajar. Setelah saya melihat kebodohan-kebodohan itu, dan setelah saya mengkaji bahawa perlunya saya berada di satu tempat, biarlah orang-orang tu saya tak kenal, biarlah orang-orang tu dia tak pakai cantik, biarlah orang-orang tu pakaian dia tak jenis samping sama, songkok sama, baju sama, tapi saya akan berada dengan dia orang ni bersama-sama di padang mahsyar. Kerana kefahaman agama akhirnya saya masuk lempas. Saya bercampur dengan dia orang dulu kerana nak mencari kepuasan dunia. Tapi untungnya dalam hati saya, guru mursyid saya sentiasa mengingatkan saya, arwah atuk saya mengingatkan, rasa ini dari Allah. Maka saya sentiasa mengaitkan rasa marah, rasa sedih, rasa geram, rasa lapar, rasa sakit, rasa nak makan ubat, rasa nak muntah, rasa nak bawa kereta, rasa nak tengok perempuan. Apa rasa? Saya ingatkan bahawa inilah rasa yang dibeli oleh Allah. Rasa nak cari duit, mungkin ujian. Rasa nak semayang, mungkin nikmat dari Allah. Semua rasa itu diberi kepada kita dari Allah. Dia tidak ada faktor-faktor makanan. Dia tidak ada sebab, oh hari ni aku minum tongkat Ali maka aku rasa nak balik cepat. Tak ada. Itu faktor sampingan. Faktor rasa ni semua datang dari Allah. Cuma dalam bentuk apa? Dalam bentuk ujian, cobaan, ataupun nikmat. Ini yang selalu kita salah tafsir dalam rasa ni. Bila datang nikmat beri duit 100, Allah beri kita rasa sedap dan dapat duit 100, itu ujian. Kita ambil 100 dengan niat apa? Sebab kita tak ikhlaskan agama, kita ambil duit tu, baiknya kerajaan ni. Dengan ucapan itu saja dia sudah melunturkan akidah kita. Dia nak beri seorang pula 500, nak beri pula seorang 3,000. Dia orang akan berbuat apa saja. Dan kalau tuan-tuan baca buku-buku Israeliat Modern, International Jews yang ditulis Henry Ford, Politik Dunia 1945 hingga 80, menunjukkan bahawa betapa peranan Yahudi berada dalam setiap sejarah dunia. Dan Yahudi hari ini membuat ketetapan bahawa manusia mesti ada cara hidup, manusia mesti ada design dia, manusia mesti ada peluang cari makan dia, manusia mesti ada tempat nak belanja. Ini Yahudi punya design yang kita terpaksa ikut. Perbelanjaan, cara perbelanjaan itu satu kebudayaan. Maka bila ada satu budaya cara berbelanja, mesti ada satu budaya cara cari duit. Dan Yahudi mengambil kesempatan untuk cara kita mencari duit ni untuk menutup ruang-ruang untuk kita belajar mencari masa untuk cara mencari Allah. Ini sebenarnya, tuan-tuan, kerana bila saya jumpa dengan orang Islam bangsa lain, saya kata malulah aku. Orang yang Islam bangsa lain, Cina masuk Islam baru 2 tahun dia boleh Islamkan sampai 10 orang. Saya Islam 47 tahun, seorang pun belum. Saya sendiri 2-3 kali itu keluar Islam. Orang India masuk Islam tak berapa tahun, Islam ke berapa ramai orang. Tonton tengok. Padahal yang mula-mula diberi pada kita Islam ialah bangsa ni, bangsa Melayu yang UMNO dah bangga sangat tu. Tapi kerana di Penang orang Islam, orang Melayu tak nak jaga agama di Penang, Lim Guan Eng jaga agama di Penang ni. Tuan-tuan tengok, ini benar kata Allah. Kau tak nak jaga agama, kau hantar kaum lain. Lim Guan Eng bagi duit pada tahfiz, Lim Guan Eng bagi duit pada Tok Imam.
Pada sekolah-sekolah kafir, tuan-tuan tak malu ke tuan-tuan? Tak malu. Nak melawan lagi ada yang kat Penang tu memang UMNO bangsat semua tu. Itu saya cakap. Kalau Allah cakap lagi teruk, itu saya cakap tu. Melawan orang buat kerja Islam, saya sebut bangsat, Allah sebut apa saya tak tahu lagi, kena tanya ustaz. Ini kita tak faham. Kita ingat Melayu sampai santai, ingat Allah tak maki orang. Allah baru cuba kita baca Quran, kata-kata bagaimana Allah maki kita. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu, semua ada dalam tu. Orang macam kita lah tuan-tuan, bangsa kita yang menanyakan diri kita sendiri tuan-tuan. Bukan kita, jangan kita sebab tu kata kena buat sesuatu kerana Allah. Akan datang ni keluarlah undang-undang baru ke apa. Kalau kita rasa benda tu melanggar hak asasi kita untuk terus mengembangkan agama, kita kena langgar juga tuan-tuan. Daripada dia langgar kita, baik kita langgar dia. Kita kena langgar sakit. Kalau kita langgar dia, kalau kita sakit pun, aku yang langgar dia, sikit. Ini bukan hasutan tuan-tuan. Ini nak beritahu tuan-tuan, apa pun tuan-tuan sayang hari ni. Hari tu berapa ramai orang takut nak pergi bersih, takut harta musnah. Dia tak pernah terfikirkan dunia ni Allah buat, tapi dunia ni akan dimusnahkan oleh Allah balik. Tak pernah terfikir. Pegang dekat situ tuan-tuan, kat mana diri kita ni? Berapa sen harga diri kita bila taruh masuk dalam kubur tu dengan kain putih? Berapa kredit kad dia orang taruh dengan kita? Berapa saham dia taruh dalam kubur tu untuk kita bangun balik daripada masyarakat, tuntut balik kepada Allah? Tak ada. Kita bangun nanti macam tu lah tuan-tuan. Tidak ada harta. Yang ditanya nanti dalam persoalan kita, berapa harta kita cari, berapa harta kita belanja, mana harta kita dapat, mana harta kita pergi. Ini yang ditanya. Apa perjuangan kita, apa etika kita, siapa saudara kita, Tuhan kita, Nabi kita. Semuanya perkara-perkara yang termasuk dalam bab hati yang membimbing pergerakan tingkah laku dan budaya hidup kita. Tapi kita terlalu takut sangat kepada pemimpin-pemimpin yang mempunyai gaya yang membudayakan kita hingga kita jadi bodoh. Hari ini tuan-tuan, apa Tuhan kata kepada orang yang orang Tuhan kata orang yang macam mana jenis sebenarnya orang yang pandai? Orang yang pandai dalam surah Al-An'am diberitahu orang yang mengenali Tuhannya, bukan orang yang mengetahui segala urusan dunia. Maka bila orang yang mengenali Tuhannya, dia akan mengatur dunia ini mengikut sebagaimana kehendak Tuhannya. Orang ni orang yang bijak. Nabi diutuskan bukan cerita nak buat parit, bukan cerita nak buat bangunan. Nabi diutuskan untuk bercerita kepada pembuat parit dan buat pembangunan, jangan makan rasuah dalam masa buat bangunan. Ini cerita Nabi. Kau pandai buat parit, kau buat parit. Kau pandai buat kuih, kau buat kuih. Nabi nak beritahu Allah menghalalkan perniagaan, Allah mengharamkan riba, Allah mengharamkan rasuah. Bukan Nabi nak minta komisen. Bukan kita lah perjuangan Islam ni tunggu nak minta komisen. Bukan tunggu nanti sebab nanti Profesor Aziz Bari nanti bertanding sebagai wakil rakyat PAS, kita buat baik dengan dia, bila dia menang kita nak minta komisen. Tidak. Masuk PAS ya? Borang segera. Tuan-tuan, saya nak cadangkan tuan-tuan, kita ni orang Melayu berbudi bahasa kan? Berbudi bahasa kan? Kita kalau nak kahwin beribu batu kita jemput orang kan? Tuan-tuan, ni perjuangan Allah. Tiap-tiap seorang yang lepas nak balik bersalah dengan Prof, masuklah PAS. Jemput. Setiap orang kena suarakan di mulut. Jemput. Ni bukan mamai, ni bukan gurau, ni cakap betul. Kita orang berbudi bahasa, kita kena jemput lah orang masuk. Prof, saya jemput. Ni cara dia tuan-tuan. Kena ubah persepsi Melayu selama dia duduk diam tungku sama sebiji macam UMNO yang bongok tu. Ini kita kena ubah cara baru orang rasa aku dihargai sebagai orang yang terpelajar, dianiayai, aku dihargai. Ini dia tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan hargai Prof yang kena ni? Kita panggil dia datang sini ceramah, kita dengar, naikkan semangat kita. Bantuan kepada dia apa? Bantuan semangat kepada dia, nilai perjuangan kepada dia. Saya tanya tuan-tuan, saya dah duduk lepas 10 bulan, saya lihat keadaan ini dah sebenarnya yang membuatkan Allah tak beri kemenangan pada kita. Kita tidak stand each other. Kita stand alone, tapi kita nak menang for all. Mana boleh?
Jangan perbodohkan diri kita sendiri dengan tidak memahami perjuangan, tuan-tuan. Mahatma Gandhi kata, world is enough for every man's need. World is never enough for every man's greed, dia kata. Dunia cukup untuk keperluan semua orang, dunia takkan cukup untuk orang yang tamak. Jadi kalau kita ada sikap individualistik dalam berparti, dalam berjuang, maknanya kita tamak. Bila kita tamak, tidak akan cukup kemenangan untuk satu orang yang tamak. Jadi ini masa tentang ubah persepsi. Lihat apa UMNO buat, saya kata beberapa kali, apa UMNO buat kita jangan buat. Tak semestinya dia ada fashion, kita kena ada fashion. Tidak. Penjelasan kita lah bagaimana cara kita berjuang. Apa kita katakan, ini yang kita perlu berubah dalam perjuangan. Bukan mengikut sebagaimana cara dia kena. Cuma hari ini memang demokrasi bukan cara Islam, tapi ini cara yang menjadi ikutan ramai. Kita ikut dulu. Hingga sampai satu saat yang tidak boleh, tidak. Kita tak akan menang dengan cara ini. Maka kita sahutlah kata Nabi bahawa syurga itu berada di bawah mata pedang, Nabi kata. Hadis sahih, tuan-tuan. Sebab tu saya kata, kalau tuan-tuan masuk belajar hari-hari hadis Quran, tuan-tuan, dia datang satu keyakinan, bila Barisan Nasional nak bunuh aku ni. Seriously, tuan-tuan. Saya keluar bukan main-main. Saya hari ni bukan nak cakap sombong, tapi kalau satu orang yang menahan saya kerana nak menahan agama, kalau dia menahan saya kerana menahan saya tak kisah. Kalau dia menahan saya kerana saya gemuk, kerana saya pakai baju tak lawa, kerana hidung saya tak mancung, kerana janggut saya panjang, saya tak kisah. Tapi kalau dia menahan saya kerana menahan perkembangan Islam, tuan-tuan, peluang saya ada di situ untuk dapat syahid. Ini tuan-tuan kena faham. Kalau tuan-tuan duduk saja pun tuan-tuan akan mati, tak kata tuan kita. Berapa ramai orang yang pencen mati sia-sia, tuan-tuan? Saya cakap betul. Terbaru ada orang mati, orang bijaksana, orang hebat mati sia-sia. Orang melihat bahawa dia hebat saja, tapi orang tak melekat apa kehebatan dia. Orang yang hebat meninggalkan kehebatannya pada orang, dan orang meneruskan kehebatan itu, dan kehebatan itu berada dalam perjuangan mempertahankan Islam. Sebab itu tak ada, saya kata tidak, bukan kita yang memulakan, bukan kita yang menamatkan, bahkan tugas kita meneruskan. Menang kalah tugas Allah. Allah Malikul Mulk, raja segala kerajaan, yang akan memberikan kita kemenangan. Tapi kalau kita hari ini tidak mementingkan sikap pasukan, kerana kita semua dalam setiap daripada kita, dalam kepala kita, kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah.